Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, negara kita Malaysia digemparkan dengan isu kalimat Allah sekali lagi. Ini berkait dengan satu lakaran pada kasut yang ditemui di negeri Johor. Kali ini Akmal bersuara lagi. Akmal minta syarikat beri penjelasan berkait dengan insiden ini. Namun demikian, belum ada apa-apa lagi berita daripada Akmal Saleh sama ada beliau akan mengambil tindakan boikot seperti yang pernah beliau sarankan kepada Kekemat baru-baru ini. Dia hanya mahu penjelasan daripada syarikat tentang kalimat Allah atau sekadar lakaran kasut. Isu kalimat Allah sekali lagi menjadi tumpuan di media sosial. Kali ini selepas lakaran menyerupai kalimah itu didakwa berada di tapak kasut sebuah jenama tempatan. Namun ada yang menyatakan grafik tersebut bukan menunjukkan kalimat Allah, sebaliknya ilustrasi kasut tumit tinggi. Dakwaan terhadap jenama tempatan iaitu Vans mula timbul di TikTok pada 23 Mac. Namun, ia mengundang perhatian ramai hari ini apabila hantaran berkenannya dimuat naik satu pasangan di Facebook. Ia kemudian menimbulkan kemarahan dan gesaan boikot terhadap jenama itu. Ia turut menarik perhatian Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh yang sebelum ini lantang menggesa boikot terhadap Kekemat. Berikutan penemuan stalking memaparkan kalimat Allah di sebuah kedai di Kekemat bulan lalu. Akmal berkata dia pada mulanya marah apabila mendengar tentang perkara itu. Namun dia membuat semakan terlebih dahulu untuk mendapat lebih banyak maklumat berkaitan. Saya terbaca satu hantaran yang memaklumkan ia adalah logo seperti kasut tumit tinggi dengan talinya sekali. Begitu juga dari pandangan mata saya. Ada logiknya, tetapi apa-apapun kita mendesak penjelasan segera daripada Vance berkenaan isu ini, katanya di Facebook. Katanya lagi, umat Islam di Malaysia tidak bertindak secara sembrono, sebaliknya bersangka baik terlebih dahulu. Jika tiada penjelasan daripada pihak anda, Vance, dalam tempoh 24 jam, jangan salahkan kami jika boikot terhadap produk anda pula selepas ini, kata Akmal Saleh. Kita kekal tenang, kata beliau, dan bersangka baik dan tunggu apa penjelasan syarikat, katanya. Malaysia kini telah menghubungi Vance untuk mendapatkan respon berkenaan perkara itu. Isu ini dibangkitkan di saat kemarahan terhadap Kekemat berhubung penjualan stalking tersebut belum pun reda. Setakat ini, 3 cawangan kedai serba neka itu telah berdepan serangan bom, iaitu di Perak, Pahang dan Sarawak. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa komen daripada netizen berkait isu ini di ruangan Malaysia kini yang melaporkan isu ini. Ada yang berharap supaya tiada tindakan boikot diambil dan ada penjelasan jelas daripada Vance. Ada juga yang mengatakan, marilah kita berdoa supaya negara kita Malaysia tetap tenang, tetap aman, kata mereka lagi. Ada juga yang berharap supaya isu ini tidak dijadikan modal politik, kata mereka. Saudara-saudara sekalian, ada juga yang membuat gesaan supaya Akmal Saleh sekali lagi lantang untuk memboikot pula jenama kasut ini. Tapi seperti yang dinyatakan oleh Akmal, kata mereka bersangka baik dulu. Semoga apa yang diterangkan nanti mampu memberikan penjelasan dan pencerahan tentang isu itu. Kata yang lain lagi, mereka juga mahu supaya Akmal jangan terlalu bertindak tergesa-gesa. Mereka berharap Akmal lebih berhati-hati untuk kali ini. Saudara, itu isu yang memang kita
harap dapat diselesaikan dengan segera. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik daripada sabudin.com, tajuknya, Tuan Speaker janganlah bangga nak jadi Hassan Malik nombor 2. Dulu ketika era Barisan Nasional berkuasa, ada seorang menteri bernama Hassan Malik menerima kutukan yang agak lama berikutannya cadangan agar rakyat berhenti makan ayam ketika harga makanan itu mahal di pasaran. Sebaliknya, beliau meminta rakyat agar menukar kepada makan ikan atau daging. Idea Hassan Malik itu mendapat kecaman yang teruk kerana apa yang rakyat mahukan ialah agar kerajaan ketika itu, khususnya melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan yang diterajuinya, melakukan sesuatu untuk menangani kenaikan harga ayam yang tinggi di pasaran. Lagipun mencadangkan rakyat makan ikan dan ayam lebih tidak munasabah kerana harganya jauh lebih mahal daripada harga ayam. Lalu, Hassan Malik pada waktu itu digelar sebagai Menteri Cap Ayam. Kini, episod yang hampir sama berulang kembali. Cuma kali ini bukan dilakukan oleh menteri tetapi oleh Speaker Parlimen. Speaker berkenan, Johari Abdul, mencadangkan rakyat agar menggantikan nasi dengan sumber karbohidrat lain seperti ubi kayu bagi mengatasi masalah kekurangan bekalan beras putih BPT di pasaran. Beliau berkata, ubi kayu dilihat mampu menjadi alternatif terbaik sebagai sumber karbohidrat disebabkan khasiatnya yang lebih tinggi berbanding beras. Kalau beras menjadi isu, apa tujuan kita makan beras? Untuk dapatkan karbohidrat, kata beliau. Saya rasa ada alternatif lain sementara kita nak selesaikan isu beras, iaitu makan ubi kayu, katanya. Adoi, kenapalah cadangan sebegini boleh dilontarkan? Dulu datuk nenek dan mak ayah kita dulu dah puas makan ubi kayu ketika zaman Jepun. Kenapa sekarang nak diajak rakyat berundur ke belakang semula? Kalau dicadangkan makan kentang dengan daging wagyu, kemudian kerajaan pula beri diskaun rahmah pada harganya, sedaplah juga telinga mendengarnya. Ini yang nak suruh rakyat makan ubi kayu. Ada berapa luas ladang ubi kayu di negara kita? Kalau ubi kayu sekadar ada ditanam di keliling rumah dan di tepi-tepi bendang, tak usahlah nak dicadangkan ia sebagai ganti beras. Munasabahlah sikit kalau ia pun sebagai Speaker Parlimen. Namun Johari ingin juga nak memberi cadangan dalam masalah yang dihadapi kerajaan. Janganlah bagi cadangan yang tak masuk akal. Bahkan dengan melontarkan cadangan begini, meskipun kononnya daripada pemikiran di luar kotak seorang speaker, ia sebenarnya lebih menyerlahkan ketidakmampuan kerajaan menangani kekurangan bekalan beras di pasaran. Sama seperti isu harga ayam mahal ketika zaman Hassan Malik jadi menteri dulu, yang mana apa yang dimaukan rakyat ialah agar kerajaan berbuat sesuatu menstabilkan harganya supaya dapat selesa dibeli oleh orang kebanyakan. Apa yang rakyat inginkan juga dalam masalah beras ini ialah kerajaan wajib mencari jalan mengatasi masalah bekalannya. Mencadangkan agar rakyat makan ubi kayu bukan saja tidak munasabah, bahkan terlihat pelik. Sama pelik ketika Hassan Malik mencadangkan makan ikan atau daging sebagai ganti ayam sebelum ini. Tuan Speaker yang dihormati, janganlah bangga
nak jadi Hasan Malik nombor 2 di era kerajaan Madani ini. Ditulis oleh Sabudin Hussein. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Akhirnya, SKMM siasat 4 individu dalam memfitnah kerajaan, kononnya tidak membuat atau tidak melaksanakan tilawah Al-Quran di Malaysia tahun ini. Dipetik daripada Harapan Daily, SKMM siasat 4 individu, beberapa lagi akan dipanggil. SKMM kini sedang menjalankan siasatan berhubung penyebaran kandungan palsu melibatkan penganjuran Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan dan antarabangsa bagi tahun ini. SKMM dalam kenyataan memaklumkan penyebaran kandungan itu dikesan berlaku di aplikasi media sosial Facebook menerusi beberapa akaun. Semalam, 4 daripada beberapa pemilik akaun Facebook yang disyaki membuat penghantaran kandungan itu telah dipanggil untuk disoal siasat dan merakam keterangan oleh SKMM. Semua maklumat yang dimuat naik oleh mereka telah direkodkan sebagai bahan bukti untuk siasatan dan tindakan lanjut, kata Suruhanjaya itu. Menurut SKMM, pihaknya juga akan memanggil beberapa lagi individu lain bagi membantu siasatan. Kes terlibat disiasat di bawah Akta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara sehingga setahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Justru dengan itu, orang ramai diingatkan agar tidak menyalahgunakan perkhidmatan rangkaian dan perkhidmatan aplikasi dalam talian untuk menyebarkan sebarang kandungan tidak sahih atau palsu. Sejak beberapa hari lepas, tular dakwaan oleh beberapa pemilik akaun terutamanya di laman Facebook dan X. Kononnya, Malaysia tidak lagi menganjurkan pertandingan tilawah Al-Quran dan hanya fokus kepada penganjuran konsert. Bagaimanapun, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan menepis dakwaan berkenaan. Beliau berkata, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, telah menetapkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan. Akan diadakan pada 23 hingga 28 Mei ini di Kuantan, Pahang. Manakala katanya Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa pula diadakan pada 5 hingga 12 Oktober tahun depan. Saudara-saudara sekalian, salah satu lagi pesan daripada SKMM ialah kalau nak siarkan apa-apa maklumat di Facebook atau di laman sosial, cuba-cubalah rajin-rajin terlebih dahulu cari maklumat yang tepat. Kan sekarang ini maklumat di hujung jari. Cuba-cubalah type dahulu sebelum menyebarkan. Nah, kini mereka dalam masalah besar. 4 dalang ini mungkin akan berhadapan dengan denda maksimum RM50,000 atau penjara sehingga setahun. Tak semana-mana gara-gara kelalaian dan tidak menyiasat terlebih dahulu terus saja post, maka akhirnya berhadapan masalah besar. Sekarang maklumat di hujung jari, cari di Google, type saja tilawah Al-Quran 2024, akan keluarlah berita yang betul dan maklumat yang tepat. Hati-hati bila post atau share benda yang tak betul. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.